Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda berkenaan ergonomi penggunaan gadget ketika bekerja dari rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Gerakan. Saya Dr. Muhammad Harimi Abdul Rahman, pensyarah daripada Program Optometri dan Sains Penglihatan, Pusat Kajian Rehabilitasi dan Keperluan Khas, Fakulti Sains Kesihatan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang pengkhususan saya adalah rehabilitasi penglihatan terhad atau low vision rehabilitation. Sudah sebulan lebih kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan disebabkan oleh isu COVID-19. Berdasarkan artikel yang dipaparkan pada 11 April 2020, Nona telah menemu ramah seorang pakar oftalmologi iaitu Dr. Maimunah Abdul Munaim daripada Universiti Sains Islam Malaysia berkenaan dengan kesan penggunaan gadget pada kesihatan mata. Beliau telah menyatakan terdapat kesan negatif daripada penggunaan gadget yang berpanjangan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Kaji selidik telah menunjukkan kebanyakan rakyat Malaysia menggunakan gadget lebih kurang 14 jam untuk satu hari. Ini termasuklah penggunaan telefon pintar, tablet dan juga komputer. Namun begitu, penggunaan gadget ini mungkin melebihi 14 jam sehari sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Memandangkan anda mungkin bekerja dari rumah yang memerlukan anda berada di hadapan komputer pada setiap masa. Kita harus tahu sebenarnya teknologi bukan sahaja memberikan manfaat kepada kita semua, tetapi pada masa sama juga ia boleh memudaratkan jika ia tidak digunakan secara betul. Kesannya, ia akan mendedahkan kita kepada risiko masalah ergonomi. Apakah itu ergonomi? Perkataan ergonomi iaitu ergos yang merujuk kepada kerja dan nomos yang merujuk kepada undang-undang semula jadi bermaksud rekaan mesin atau produk yang disesuaikan dengan fizikal manusia. Ini termasuklah pergunaan kerusi, meja komputer, tertikus dan papan kekunci yang boleh menyebabkan risiko masalah ergonomi. Apakah kepentingan ergonomi ketika bekerja dari rumah? Ergonomi yang baik atau optimum adalah sangat penting bagi memastikan keselesaan, kepuasan dan keselamatan individu dalam persekitaran kerja dari rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Ini termasuklah ergonomi fizikal, contohnya reka bentuk tempat kerja, ergonomi kognitif, contohnya memproses maklumat kerja, dan ergonomi organisasi, contohnya jenis pekerjaan yang dilakukan. Oleh itu, penggunaan gadget yang baik semasa bekerja dari rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan adalah penting bagi mengurangkan kita terhadap risiko masalah ergonomi. Walau bagaimanapun, kita boleh mengamalkan ergonomi yang baik ketika bekerja dari rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu pertama, dengan pemakaian kacamata jika perlu ketika melakukan pekerjaan menggunakan gadget. Pastikan pemakaian kacamata adalah sesuai dan optimum yang dipreskripsi oleh optometris. Sila rujuk dengan optometris atau doktor mata berkenaan dengan kacamata yang diperlukan. Seterusnya adalah reka bentuk ruang. Reka bentuk ruang kerja seharusnya adalah optimum atau baik, termasuklah persekitaran tempat kerja. Gambar rajah ini menunjukkan reka bentuk ruang kerja yang optimum. Bagi reka bentuk ruang kerja,
terdapat 5 faktor yang perlu kita pertimbangkan ketika bekerja dari rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Pertama adalah dari segi kedudukan monitor, di mana jarak antara mata dengan monitor seharusnya di antara 18 hingga 24 inci dan kedudukan monitor sedikit ke bawah dari aras mata iaitu di antara 15 hingga 30 darjah. Kedua adalah kedudukan siku iaitu seharusnya 90 darjah. Bagi memastikan kedudukan siku adalah 90 darjah, anda seharusnya menggunakan kerusi yang mempunyai armrest dan pastikan juga papan kekunci dan tertikus berdekatan dengan badan. Di samping itu juga, kerusi yang digunakan perlu mempunyai sokongan belakang bagi memastikan postur badan adalah tegak. Yang keempat, kita perlu menggunakan kerusi yang boleh laras ketinggiannya. Ini adalah penting bagi memastikan kedudukan lutut adalah 90 darjah. Untuk memastikan kedudukan lutut 90 darjah juga, kaki perlu menyentuh lantai. Dan jika perlu, gunakan foot rest seperti di dalam rajah yang ditunjukkan. Yang terakhir adalah ruang kerja. Pastikan anda mempunyai ruang kerja yang mencukupi iaitu tidak terlalu besar atau terlalu kecil bagi memastikan keselesaan semasa bekerja dari rumah. Jika anda menggunakan telefon bimbit untuk bekerja dari rumah, pastikan telefon berdekatan dengan anda dan jaraknya adalah 18 hingga 24 inci dari mata anda. Persekitaran ergonomik yang optimum ketika bekerja dari rumah melibatkan beberapa faktor iaitu pencahayaan, pengudaraan, suhu, kelembapan dan bunyi. Terdapat dua elemen penting dalam pencahayaan iaitu pertama, cahaya yang cukup ketika bekerja dan juga pencahayaan yang tidak menyebabkan silau. Bagaimana mendapatkan sumber pencahayaan? Anda boleh mendapatkan sumber pencahayaan sama ada daripada cahaya semula jadi atau cahaya tambahan. Cahaya semula jadi. Anda sepatutnya memanfaatkan cahaya semula jadi iaitu cahaya matahari. Pastikan cahaya tersebut terpancar dari sisi, contohnya tingkap, untuk mengelakkan silau. Walau bagaimanapun, silau boleh dikawal menggunakan langsir atau blind dan elakkan permukaan kerja yang reflektif. Anda juga boleh menggunakan skrin anti-silau pada monitor jika perlu. Cahaya tambahan. Anda boleh menggunakan cahaya tambahan jika perlu. Anda perlu memastikan cahaya dari lampu siling tersebar dengan baik dan anda boleh menggunakan lampu membaca untuk bahan bacaan yang bercetak. Dari segi pengudaraan yang baik diperlukan sekitar ruang kerja kerana gadget boleh menghasilkan haba. Manakala bagi suhu dan kelembapan persekitaran, suhu yang selesa adalah antara 23 hingga 27 darjah Celsius. Dan kelembapan udara persekitaran lebih kurang 75%. Faktor berikutnya adalah bunyi. Pastikan bunyi persekitaran adalah rendah dan aras bunyi ambient yang disarankan adalah di antara 40 hingga 60 desibel. Adakah anda tahu terdapat kesan penggunaan gadget yang tidak ergonomik? Kesan penggunaan gadget yang tidak ergonomik sepanjang bekerja di rumah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kesan segera atau immediate effect dan kesan jangka masa panjang atau long term effect. Bagi kesan segera, salah satunya adalah terhadap musculoskeletal.
iaitu anda mengalami sakit bahu, tulang belakang dan masalah tangan seperti sindrom carpal tunnel. Di samping itu juga, ia turut memberi kesan terhadap mata iaitu mata strain di mana terasa ketidakselesaan pada mata. Dan pada masa sama juga, anda boleh mengalami masalah mata kering. Ini adalah disebabkan oleh penggunaan gadget yang terlalu lama dan kurangnya kadar kelipan mata disebabkan terlalu fokus pada monitor gadget yang digunakan. Anda juga boleh mengalami sakit kepala disebabkan oleh penggunaan gadget yang tidak ergonomik semasa bekerja dari rumah. Kesan ini semua akan menyebabkan kurangnya produktiviti dan motivasi semasa bekerja di rumah. Selain itu, terdapat beberapa kesan jangka masa panjang bagi penggunaan gadget yang tidak ergonomik sepanjang bekerja di rumah, iaitu ia boleh menyebabkan seseorang mengalami masalah rabun jauh, gangguan prestasi membaca dan juga boleh memberi kesan terhadap kita tidur jika anda bekerja tidak mengikut waktu. Berikut adalah beberapa saranan untuk mengurangkan masalah ergonomi. Saya membahagikan pada dua bahagian, iaitu saranan senaman otot dan saranan senaman mata. Gambar rajah ini menunjukkan beberapa senaman otot yang mudah di mana boleh dilakukan bagi membantu anda mengurangkan ketegangan otot disebabkan oleh bekerja di komputer untuk waktu yang lama. Senaman ini juga dapat mengurangkan risiko masalah ergonomik ketika bekerja dari rumah sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Senaman yang boleh dilakukan adalah pada bahagian leher, bahu, tangan, pergelangan tangan serta pada bahagian jari. Anda boleh merujuk kepada gambar rajah yang saya berikan untuk melakukan senaman otot tersebut. Senaman ini boleh dilakukan setiap 20 hingga 30 minit ketika melakukan kerja. Tetapi, anda harus ingat senaman yang dilakukan seharusnya tidak mengakibatkan kesakitan. Bagi saranan senaman mata, terdapat beberapa teknik senaman mata yang boleh dilakukan untuk mengurangkan masalah ergonomik yang berkaitan dengan penglihatan. Pertama adalah teknik 20-20-20. Apa yang anda perlu lakukan adalah setiap 20 minit menggunakan gadget, luangkan 20 saat untuk melihat di luar jendela atau objek pada jarak 20 kaki atau 6 meter untuk merehatkan otot-otot mata. Teknik kedua adalah senaman tekuk mata atau palming. Kaedahnya adalah gosokkan kedua telapak tangan anda sehingga suam. Letakkan kedua telapak tangan di atas kelopak mata yang tertutup. Kehangatan tangan akan memanaskan mata. Otot-otot mata akan mengendur dan rehat. Biarkan telapak tangan sehingga semua haba diserap oleh mata anda. Ulangi langkah ini sebanyak 2 atau 3 kali. Teknik senaman kedipan mata. Anda perlu lihat ke arah dinding. Tutup mata rapat selama 3 hingga 4 saat. Buka mata semula dengan perlahan dan ulangi sebanyak 20 kali. Teknik seterusnya adalah teknik senaman zooming. Apa yang perlu dilakukan adalah anda duduk di atas kerusi dengan postur yang baik, luruskan satu tangan ke hadapan dan genggam tangan anda dengan ibu jari ke atas. Tumpukan pandangan ke arah ibu jari dan kemudian bengkokkan siku secara perlahan untuk mendekatkan ibu jari ke mata.
Ulangi langkah ini sebanyak 5 hingga 6 kali. Senaman kelima adalah teknik senaman angka 8. Anda duduk di atas kerusi dengan postur yang baik, angkat tangan kanan lurus ke hadapan dengan ibu jari ke atas. Tumpukan pandangan pada ibu jari, ikut pergerakan ibu jari dengan mata tanpa menggerakkan kepala. Gunakan ibu jari untuk melakar angka 8 di udara dengan memastikan lengan sentiasa lurus. Lakar angka 8 mengikut arah jam sebanyak 5 kali dan arah lawan jam sebanyak 5 kali. Senaman yang terakhir adalah teknik senaman tekanan mata atau eye press. Tutup mata anda dan tarik nafas. Letakkan semua jari pada kelopak mata dan tekan dengan lembut selama 10 saat. Perlahan-lahan lepaskan tekanan pada mata. Buka mata selama beberapa saat sehingga penglihatan kembali fokus. Kelip mata untuk membantu pemfokusan mata. Ulangi sebanyak 10 kali. Penggunaan ubat titis mata juga boleh digunakan bagi mereka yang mengalami masalah mata kering ketika menggunakan gadget. Ini akan dapat mengurangkan ketidakselesaan pada mata. Kebiasaannya, optometris akan mempreskripsi ubat titis mata, air mata tiruan atau artificial tears bagi mereka yang mempunyai simptom mata kering ketika menggunakan gadget. Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat dalam penyediaan bahan pembentangan ini, iaitu Dr. Zainora dan Dr. Noliza, pensyarah dari program Optometri dan Sains Penglihatan, Eye Care Rehab, Fakulti Sains Kesihatan, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga Dr. Hani Farhan, pensyarah dari program Terapi Cara Kerja, Eye Care Rehab, Fakulti Sains Kesihatan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sekian, terima kasih. #StayHome, #StaySafe, #Kita Jaga Kita, #WorkFromHome. Sekian daripada Eye Care Rehab, Fakulti Sains Kesihatan, Universiti Kebangsaan Malaysia.